رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ولله العزة ولرسوله أما بعد. Pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat kita jumpa pada malam ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Masih lagi dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dipinjamkan kepada diri kita dan kita gunakanlah dia pada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala yang diridai. Mudah-mudahan kesemuanya itu akan mendapat keredaan daripada Allah dan begitulah juga sebahagian daripada dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jangan kita salah gunakan nikmat yang Allah telah berikan, yang Allah pinjamkan kepada kita, sebab pada hakikatnya semua yang kita gunakan tadi itu akan dipersoalkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu perkara yang pasti. Begitu juga minta maaf pada sebulan yang lepas, last kita jumpa 2 minggu lepas tak dapat jumpa, ada urusan, ada program, tak dapat nak datang. Lepas tu yang kedua, hari ni lambat sikit. Minta maaf lah, naik kuda lain. Itu yang ada sikit lah nampak. Okey baik, kuda tau. Okey baik. Okey, tuan-tuan. Kita berhenti pada muka surat 29 29 pada firman Allah lah rasanya. Baru nak masuk kan? Betul? Kan? Baru nak masuk kat situ kan? Okey tuan-tuan, kita masih lagi pada surah An-Nazi'at surah yang ke-79 yang mana kita ada berbincang berkaitan dengan persoalan para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugasan-tugasan yang tertentu, dan begitulah juga kita ada bawa berbincang berkaitan dengan persoalan berkaitan dengan keingkaran keingkaran orang musyrikin terhadap hari kiamat yang pastinya berlaku. Dan kita akan masuk masih lagi di situ sebenarnya pada ayat 1 sehingga ayat 14 surah An-Nazi'at. Kita boleh habiskanlah pada malam ni insya-Allah sampailah pada surat 31 untuk kita buat bincang dan kita tengok apa yang sewajarnya, tuan-tuan. Baik, supaya kita dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan sedikit ayat tu daripada 1 sampailah kepada ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufu ar-rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna idza lamarduduna fil hafirah a idza kunna izaman nakhirah qalu tilka idzan qarratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah. Sadaqallahul azim. Baik, 29 kita masuk ke situ. Firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari dilaksanakan tiupan pertama yang menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. An-Nazi'at 6 hingga 7. yakni ketika bumi bergegar dan bukit-bukit bergoncang seperti firman Allah bermaksud pada hari bumi dan gunung ganang bergoncangan. Al-Muzammil ayat 14. Kemudian langit menjadi rekah dan bintang-bintang yang dikandungnya berpecah dan bertaburan. Dikatakan Ar-Rajifah bermaksud tiupan pertama yang mematikan semua makhluk. Ini diikuti tiupan kedua yang menjadikan manusia bangkit semula selepas daripada mati. Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Al-Hakim dan lain-lain meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, katanya apabila berlalu 1/3 malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun lalu berkata, ya ayuhan nas uzkurullah ja'atir rajifah tatba'uha radifah
ja'al mautu bima fi atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, ingatlah kepada Allah, telah datang rajifah yang dituruti oleh para radifah. Telah datang kematian dengan segala apa yang ada padanya, yang lafaz daripada At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan, sementara Al-Hakim berkata ia adalah hadis sahih. Imam Ahmad menambah, seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, apa pendapatmu kalau aku jadikan selawatku semuanya kepadamu? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu Allah akan menguruskan apa yang merusingkan hidupmu di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud hati manusia pada waktu itu sangat takut, pandangan mereka tunduk. An-Nazi'at 8 hingga 9. Kelak akan ada hati-hati yang menjadi kecut dan gemetar menghadapi kiamat lantaran dahsyatnya malapetaka hari tersebut dan terpaksa mereka harungi. Inilah hati-hati kafir. Mereka menundukkan pandangan dengan penuh hina-hina disebabkan kepayahan, padah dan musibah yang mereka lalui. Justru mereka mati bukan dalam Islam dan mereka engkar terhadap hari kebangkitan. Mereka lantas berkata, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah Aidha kunna izaman nakhirah qalu tilka idzan qarratun khasirah. Apabila dikatakan kepada orang kafir musyrikin dan orang-orang lain yang mengingkari hari kebangkitan semula dan menganggapnya mustahil boleh berlaku, bahawa kamu akan dibangkitkan oleh Allah, maka mereka menjawab, apakah kami akan dihidupkan semula seperti kehidupan kami yang dahulu, iaitu kami hidup selepas kami dikuburkan. Ungkapan ini samalah seperti ungkapan mereka yang disebutkan oleh Allah dalam ayatnya bermaksud, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Al-Isra ayat 98. Bagaimana boleh dibayangkan bahawa kami akan dihidupkan semula, walhal jasad kami telah berkecai, tulang kami telah remput dan bercerai-berai. Andai kata kami dihidupkan semula selepas mati dan dibangkitkan pada hari kiamat, kelak rugi besarlah kami. Kebangkitan tersebut merupakan satu kerugian kerana kami telah mendustakan risalah yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu kami akan ditimpa musibah sebagaimana yang telah diberitahu oleh Nabi ini. Ungkapan mereka seperti ini sebenarnya terkeluar daripada mulut mereka dengan maksud mempermainkan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana pada mereka hari kebangkitan itu tidak wujud. Oleh itu Allah menyanggah olok-olokan mereka itu dengan berfirman, maksudnya sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan sahaja, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. An-Nazi'at 13 hingga 14. Artinya, jangan kamu menganggap jauh perkara itu kerana ia merupakan sesuatu yang mudah di sisi Allah. Jangan kamu menyangka perhimpunan itu merupakan sesuatu yang sukar bagi Allah, kerana ia tidak lebih dari sekadar satu tempikan. Dengan tempikan yang kedua, orang-orang yang mati dibangkitkan oleh Allah dan berkubur masing-masing. Mereka pun hidup dan dihimpunkan di atas permukaan di permukaan bumi akhirat. Pada waktu itu semua makhluk dibicarakan. As-Sahirah menurut maknanya yang sebenar ialah permukaan bumi di negeri akhirat, itu tanah rata berwarna putih. Sementara makna yang dikehendaki di sini ialah permukaan yang sebelah atas dan hamparannya yang zahir. Sebab ia dinamakan dengan Sahirah kerana sewaktu mereka berada di atas tanah lapang tersebut, mereka tidak boleh tidur. Sementara pendapat lain ada mengatakan bahawa As-Sahirah ialah bumi Syam. Okey tuan-tuan. Baik, ayat 1 sehingga ayat 14 An-Nazi'at, surah yang 79. Kita pernah bincang dah perkara ni, yakni pada peringkat awal terutamanya ayat 1 sehinggalah kepada ayat 5, terutamanya berkaitan dengan persoalan malaikat, tugasan-tugasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat untuk cabut nyawa manusia. Ada yang dicabut dengan keras, ada yang dicabut dengan lembut, yang turun daripada langit dengan segera, mendahului dengan kencang. Dan begitu ada malaikat yang mengatur urusan dunia di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tahu bahawa Allah di atas sifat rububiyah dia akan memberikan arahan kepada para malaikat untuk mengatur urusan. Macam kita tahu bahawa malaikat Mikail dia menguruskan rezeki untuk diberikan kepada manusia ataupun begitu juga kepada alam ini. Dalam arti kata lain, semuanya akan mendapat rezeki. Itu yang orang pun ada kata ulat dalam batu pun dapat makan. Boleh cari makan juga. Kita nak cari ulat pun tak jumpa, tapi malaikat jumpa atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita tengok dari segi rantaian kehidupan binatang dalam alam bumi Allah Subhanahu wa taala ni,
kita akan nampak setiap benda tu berangkai. Setiap benda tu ada dia punya, orang kata dia punya aliran dia, makanan dia, kehidupan dia. Kita akan nampak semuanya akan berangkai. Cicak dengan pemakanan dia pada nyamuk, unggas-unggas, kelkatu ke dan sebagainya. Kita nampak biasa, tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya Allah memberikan rezeki pada dia. Tuan-tuan kalau tengok dalam beberapa orang kata macam channel macam National Geographic ke dan sebagainya, tuan-tuan tengok pada, ataupun tuan-tuan tengok pada Animal Planet ke dan sebagainya, dokumentari berkaitan dengan alam, tuan-tuan akan nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, keadilan Allah dalam memberi makan pada setiap dia punya hamba-hamba ataupun makhluk-makhluk dia. Perbezaan tu terlalu banyak. Kita boleh dengan berfikir kita boleh merancang macam mana nak cari rezeki, macam mana dapatkan rezeki, macam mana nak elakkan rezeki kita daripada diambil oleh orang dan sebagainya. Begitu juga perancangan-perancangan tu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada binatang. Dalam konteks yang juga tumbuh-tumbuhan untuk membesar, semua itu ada. Fotosintesis yang berlaku daripada orang kata sinaran matahari sampai kepada orang kata kepada tumbuh-tumbuhan, adanya berlakunya orang kata fotosintesis dengan bahan klorofil tadi itu untuk orang kata tumbuhan itu membesar dan sebagainya. Air, tuan-tuan, air yang pada hakikatnya kita kata semua kehidupan atas muka bumi ini pada dasarnya orang kata adanya tarikan graviti, sains adanya tarikan graviti. Semua benda atas jatuh atau semua benda melekap ke bawah. Tapi salah satu daripada orang kata keistimewaan yang ada pada air ialah airlah satu-satu bahan yang dijadikan oleh Allah yang sifatnya boleh melawan graviti. Kan kita curah air tu dari bawah kan, takkan curah air di atas, tak masuk akal lah. Tapi air yang daripada graviti, daripada bawah bumi, dia boleh memanjat akar pokok tu, bawa batang pokok sampai ke atas. Satu-satunya yang kita katakan makhluk Allah yang Allah ciptakan sendiri pada hakikatnya, yang kita katakan boleh, kita katakan sifat itu boleh melawan arus graviti itu sendiri. Air lah tuan-tuan. Sebab tu air itu cukup penting. Air itu dia ada saintis daripada Jerman. Ada seorang yang masih lagi buat kajian sekarang berkaitan dengan air Zam-Zam. Tak apa, tu tolak tepi dulu. Too special. Sebab air Zam-Zam ni dia terlalu special, terlalu istimewa. Tapi setidak-tidaknya ada yang pernah ada di antara dapatan menunjukkan bahawa yang air ini sememangnya ada keistimewaan dia tertentu. Macam tadi, dia boleh orang kata melawan graviti. Satu, dia disifatkan sebagai sociable. Air disifatkan sebagai bersifat social. Social maksudnya dia boleh campur dengan macam-macam. Air boleh campur dengan darah, tak masalah apa-apa. Air boleh campur dengan cat, tak masalah apa-apa. Kan kita nak raya kan? Raya kau puasa belum start kan? Tapi dah ramai dah cat kan? Kalau nanti dah puasa dah letih. Air boleh masuk tuan-tuan, tak ada masalah apa-apa. Dia dengan kopi, tak ada masalah, dia boleh masuk semua. Air tu disifatkan sebagai sociable dengan bahan-bahan kimia dan sebagainya. Banyak dia boleh masuk, dia tak masalah apa-apa. Tetapi tidak dengan sifat-sifat yang lain, bahan-bahan yang lain dan sebagainya, dia tak sama. Air itu terlalu istimewa, diperlukan oleh kita manusia untuk hidup, dan begitu juga untuk kehidupan. Untuk hidup berpanjangan, air itu lebih penting. Dalam banyak kan, organ-organ kita untuk bekerja dalam keadaan baik, air. Otak kita dalam keadaan untuk berfungsi dalam keadaan elok, adanya oksigen yang sampai, air juga yang dok bawa. Kita berdiri tuan-tuan, tapi air boleh panjat badan sampai ke otak, tak ada masalah apa-apa. Dia satu-satunya makhluk Allah, dalam arti kata lain, dalam banyak keadaannya dia boleh melawan arus graviti. Dalam banyak keadaan. Tuan-tuan kalau tengok betul, kita tengok dalam konteks sains lebih detail, kita akan nampak keistimewaan air itu. Baik tuan-tuan, tak apalah. Okey, kemudian kita nampak di situ tentang persoalan adanya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tiupan sangkakala yang pertama dinamakan sebagai Ar-Rajifah. Dipanggil sebagai Ar-Rajifah. Kemudian pada tiupan sangkakala yang kedua diistilahkan sebagai Ar-Radifah. Baik, itu lebih pada persoalan penamaan. Tetapi apa yang pasti ialah tiupan sangkakala yang pertama semua manusia akan mati. Semua tumbuh-tumbuhan mati. Bumi hancur, langit runtuh,
matahari pun akan mula berlakunya kata kegelapan, guntur juga bersama dengan bintang-bintang dan sebagainya. Pada ketika itu adalah pada ketiupan sangkakala yang pertama. Setelah sekian waktu yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha mengetahui, barulah akan dibangkitkan dulu empat malaikat yang dimatikan kemudian oleh Allah, yakni Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Bangunkan dan dihidupkan balik kembali empat-empat ni pada mereka awal. Kemudian setelah sekian waktu yang hanya Allah sahaja yang Maha mengetahui, Allah perintahkan malaikat Israfil tiup sangkakala yang kedua, yakni yang dipanggil di situ istilahkan oleh Nabi SAW sebagai Ar-Radifah, yakni semua tadi yang dah mati akan dibangkitkan semula, bertemulah dengan Allah Subhanahu wa taala, berjalan kepada mahsyar untuk menghadapi perhitungan akhir dengan Allah. Baik, pada ketika itulah segala-galanya akan menjawab. Tuan-tuan, pada hakikatnya di antara faktor penolakan utama, kalau kita tengok lebih-lebih kepada persoalan ayat 10 sehinggalah ayat 14, dalam banyak keadaannya, sebenarnya ialah faktor penolakan utama kenapa orang-orang musyrikin Makkah, kenapa orang-orang kafir Makkah menolak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukan pasal Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, tak. Dia boleh terima Muhammad tu sebab selama ni dia terima Muhammad, sebab Muhammad tak pernah bohong. Perangai Muhammad baik sallallahu alaihi wasallam, cukup baik, cukup mulia. Dia tidak pernah orang kata tidak disifatkan sebagai keji, malah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak pernah berbuat benda yang keji. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Baik, begitulah juga pada hakikatnya tuan-tuan, dia bukan persoalan agama yang baru, bukan itu persoalan dia. Sebab orang musyrikin Makkah pada hakikatnya dalam kelompok musyrikin Makkah sebenarnya di situ adanya agama Hanif, kesan tinggalan daripada agama Nabi Ibrahim Khalilullah, alaihissalam. Maksudnya agama tu dah ada dah bentuk tu. Kemudian adanya sebahagian daripada yang kita sifatkan saki baki daripada agama Nabi Musa alaihissalam, kitab Taurat ada saki baki, ada daripada saki baki ajaran Nabi Isa alaihissalam, kitab Injil ada, bukan tak ada. Dia orang ada kat dalam tu. Jadi kalau katakanlah macam Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba bawa yang kita sifatkan sebagai satu agama yang baru, Islam, monotheism, yakni berkaitan dengan satu Tuhan, sebenarnya tak mustahil pada dia orang, sebab dia dah pernah dengar dah pada agama Hanif, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak boleh. Bukan itu persoalan penolakan dia, bukan itu. Kalau katakanlah macam orang Yahudi sendiri pun menolak, bukan itu persoalannya. Tapi hakikat penolakannya pasal apa? Dua sebab. Kenapa dia orang tolak Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebabnya ialah dua sebab, tuan. Satu, faktor dalam yang disifatkan sebagai faktor utamanya ialah satu, kerana akan berlakunya kiamat. Satu, dalam arti kata lain hari pembalasan akhirat. Kemudian yang keduanya ialah kerana adanya persoalan persamaan taraf antara manusia. Pada awak saya habis. Okey, baik. Dua sebab ni sebenarnya, tuan-tuan. Sebab besar. Kenapa orang-orang kafir musyrikin Makkah terutamanya tolak Islam? Dua sebab ni. Satu, sebab akan berlakunya persoalan akhirat, pembalasan semula. Tak ada siapa suka, tuan-tuan, nak aniaya orang, tiba-tiba hujung-hujung kita kena balik. Tak ada siapa nak. Tak ada siapa nak. Dia dah aniaya kat dunia, memang dia dah menang, dia dah dapat untung. Kalau katakan menipu ke apa semua sekali, dia dah dapat. Dan kalau katakan dekat akhirat nanti dia kena balik. Itu dia tak nak. Siapa nak? Tak ada siapa suka. Kita pun kan, kita rasa kita dah boleh kalahkan orang tu apa semua sekali, tiba-tiba nanti kadang kita dah aniaya dia, tiba-tiba kita kena balik. Tak ada siapa suka, kan? Tak ada siapa nak. Takut dia, satu. Yang keduanya ialah tentang persoalan persamaan taraf antara manusia. Sebab kita tahu pada jahiliah, Arab jahiliah,
Dia ada perbezaan taraf yang cukup ketara. Tuan-tuan yang namanya bangsawan-bangsawan, orang-orang kaya, tiba-tiba Islam datang kata antara hamba yang kelat, pekat, hitam tu sama taraf dengan yang namanya kaya. Wah, yang itu dia boleh terima. Hamba yang selama ni pada dia orang tu hina, tiba-tiba boleh nak peluk, boleh nak pegang, nak salam, nak laga pipi. Yang itu dia boleh terima tu. Itu yang boleh terima. Dua faktor besar pada akhirnya. Yang lain bab agama tak ada masalah tuan. Allah tak ada masalah. Sebab Kaabah tu sendiri pun sifatnya sebagai Baitullah. Dia orang panggil pun Baitullah, adanya rumah Allah. Dia orang lekatkan itu, tak ada masalah apa-apa. Kan? Kalau katakanlah kepada ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun dinamakan sebagai Abdullah. Maksudnya kalimah Allah dah tak asing pada dia orang. Yang dia orang tak boleh terima dua ni. Ini dua faktor besar. Kenapa dia orang tak boleh terima Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga tak boleh terima Islam. Itu pada hakikatnya. Jadi menjadi satu pengajaran pada diri kita lah. Kalau katakanlah yang kita takut dua benda ni, jawabnya kita sendiri kena betulkan. Dari segi kepercayaan kita. Antara aku dengan kau, kita sama. Kita saudara. Kita tak ada perbezaan. Kita dengan orang Palestin semalam hari Nakbah 15/5. Tahu tak? Ada sebagian ada sebagian jam atau pagau. Kan? Bab Nakbah pun atas pagau juga. Okey, hari Nakbah Palestin. Nakbah Palestin 15/5/1948. Sekarang 65 tahun. Nakbah secara mudah kita kata macam hari bencana, hari malapetaka, yang kita sifatkan berlaku kepada orang Palestin, dan begitulah juga kepada negara Palestin yang asalnya merdeka. 15/5/48 confirm apabila berlakunya pembunuhan besar-besaran, yang mana orang lelaki tadi dibunuh, yang perempuan-perempuan tadi itu dirogol, anak-anak kecil apa semua sekali dibunuh lah, ada yang dicederakan, diberikan kecederaan kekal, tangan dikerat, kaki dikerat, jadi bunuh supaya tak boleh jadi mujahidin satu hari nanti untuk mereka berjuang lawan balik dan sebagainya. Sampailah sekarang ni 65 tahun dah genap, dah semalam lebih kurangnya hampir dekat 750,000 penduduk Palestin yang dihalau keluar daripada bumi diorang sendiri, ataupun mereka dihina dalam banyak keadaannya. Jadi sebab tu tuan-tuan, secara tak langsungnya benda ni kita kena ambil berat. Jangan ingat hari ibu aja, tak nak hari jururawat aja. Hari guru hari ni, selamat hari guru kepada cikgu-cikgu. Bekal guru, selamat hari guru lah secara tak langsungnya. Tak ada masalah lah, nak hari guru tu saya tengok dia tak ada masalah apa-apa. Hari jururawat pun tak ada masalah sangat, dia tak ada masalah akidah, itu maksud saya lah. Kemudian cuma ada sikit lah pada hari ibu. Hari ibu tu ada sikit lah masalah, sebab dia ada berkaitan dengan pendewaan, pemujaan kepada Tuhan Rea, salah satu daripada Tuhan Greek, dewa-dewa Greek salah satunya. Kemudian ada sedikit improvise, diorang macam perbaharui sedikit daripada sudut sambutannya. Kemudian mereka tetapkan semula setelah satu period tertentu, diorang tetapkan semula pada setiap hari Ahad minggu yang kedua bulan Mei. Itu yang jadi sekarang ni. Jadi maksudnya sekarang ni ialah hari ibu tu, kalau dia pergi pada asas tapak, dia ada sedikit masalah akidah. Jadi seboleh mungkin ialah kita clear dalam sudut Islam secara prinsipnya, kita katakan bahawa memang kita wajib menyanjung ibu. Kita wajib menghargai ibu kita walaupun dia sudah meninggal dunia dan sebagainya. Tapi hakikatnya untuk doa, untuk berbuat baik, ihsan kepada saudara mara dia. Kita tak boleh putuskan silaturahim, sambungkan kasih sayang dengan orang-orang yang disayang, jangan diputuskan dan sebagainya. Itu semua tanggungjawab kita pada hakikatnya. Tetapi begitulah juga nak merayakan semata-mata
Lagi-lagi pada tepat yang macam 12 Mei yang lepas tu, yang itu tak boleh. Sebab pada hakikatnya kita pun selalu kata hari-hari adalah hari ibu. Tapi kenapa juga pada hari itu je yang kita ada buat satu-satu perkara tertentu semata-mata. Jadi kita orang kena ingatan kepada ibu tu jelaslah tak masalah apa. Cuma merayakan bersungguh-sungguh tu di situ ada masalah. Apatah lagi memang kita bertaklid, kita bergantung kepada tarikh tersebut yang 12 Mei ya, dalam arti kata hari ibu seperti mana yang difahami oleh kita ataupun yang dibawa oleh barat. Itu masalah. Jadi kalau dapat jangan sangatlah, jangan berenau. Ni hari Nakubah ni kenang baik-baik. Sebab yang ini lebih kepada masalah akidah kita, saudara kita, tempat suci kita, Islam dan sebagainya. Ni dah bulan Rejab, nanti hujung Rejab, nanti tuan-tuan lagi nak bercerita berkaitan dengan Isra dan Mi'raj lagi dah. Tu pun ada berkaitan dengan persoalan akidah. Di situ adanya semua persoalan-persoalan dalam arti kata lain yang kita nak kena fikir. Sebab itu ada persoalan akidah yang besar. Sebab orang kadang-kadang persoal macam mana boleh berlaku, dari segi kebolehan berlaku dan sebagainya. Tapi begitulah juga pada hakikatnya persoalan Isra dan Mi'raj memang persoalan 100% bab akidah. Siapa boleh terima, akidah dia cantik. Siapa yang mempersoal, akidah dia masalah. Kalau dah katakan dalam konteks Isra dan Mi'raj terutamanya lah. Yang itu kita tengok kemudian lah. Tak apalah, nanti surau jemput lah siapa nanti. Jangan sebut saya lagi, orang boring nanti. Orang tak suka selalu jumpa, nak orang tak suka. Kita nak ingat. Baik. So senang ceritanya tuan-tuan ialah pada hari tersebut, pada hari kiamat nanti kita akan nampak bahawa orang-orang kafir terutamanya Allah sifatkan di sini sampai pada satu tahap mereka akan tunduk pada waktu itu. Absaruha khasyi'ah. Tuan-tuan kalau tengok pada muka surat 27 ayat 9 tu, tuan-tuan akan nampak kat situ bahawa pandangan mereka itu akan tunduk. Tapi tuan-tuan tengok juga di situ pada hakikatnya Allah menggunakan perkataan khasyi'ah. Khasyi'ah ni apa maksudnya? Khusyuk. Kita cakap khusyuk tu sama dia tu. Ejaan asas dia ada kat situ tuan-tuan Ejaan asas. Khusyuk tu ada. Baik. Baik, kalau tuan-tuan tengok kat situ pada ayat 9 tu dia perkataan khasyi'ah. Kita eja pun khusyuk, khashi, waw, ain. Baik, kita sendiri eja khusyuk begini lebih kurang bukan lebih kurang betul lah. Khasyi'atun, satu lagi khusyuk. Dia ada kha, root dia yang asas dia ada kha, shin dengan ain. Huruf asas dia kha, shin dengan ain. Ini khusyuk ni. Ada kha, ada shin, ada ain. Ada kha, ada shin, ada ain. Khusyuk. Kita kata khusyuk ni apa? Fokus, kan? Kita kata kalau kita sembahyang dengan khusyuk, tu maksudnya kita fokus dalam solat kita. Maksudnya kita faham maknanya. Mungkin kita betul-betul dengan memenuhi syarat-syarat pada fi'liyahnya. Contoh, bila kita rokok, katakanlah telapak tangan kita berada di atas kepala lutut kita. Untuk dapat khusyuk antaranya, selain daripada memahami makna, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah lalu dah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihan. Kita boleh membayangkan makna, salah satu. Yang kedua antara lain untuk khusyuk ialah pada setiap fi'liyah, setiap perbuatan tu kita buat dalam keadaan betul-betul cuba memenuhi kepada syarat. Telapak tangan letak dekat kepala lutut, contoh katakanlah, letak sungguh-sungguh. Kita merasakan, cuba rasa letak macam letak sensor dekat tulang belakang kita. Bila rokok dapat 90 degrees, dapat kita mengatakan 90 darjah. Dapat 90 darjah, tegak daripada tulang tongking belakang tadi tu, punggung dengan badan kepala cantik tegak, katakan. Kita boleh merasa, aku rasa ya. Tangan kita, kalau lelaki, renggangkan dia. Yang perempuan kepit macam biasa rapat.
kaki kita betul, mata kita fokus pada tempat sujud. Tu semua antara cara untuk khusyuk. Bermaksud khusyuk ni pada hakikatnya adalah makna yang baik, sebab fokus. Dan di situ ada unsur khudu'. Bagi khusyuk ada unsur khudu'. Dalam khusyuk ada khudu' lazimnya. Khudu'. Khudu' ni maksudnya ada unsur merendah diri. Okey, itu maksud dia. Dalam arti kata lain, betul-betul dah terdiam dah. Tak boleh nak buat apa dah. Menyerah habis-habis, merendah diri sungguh-sungguh. Itu maksud khusyuk. Dan dalam khusyuk ada unsur khudu', merendah, merasa hina. Tengok tuan-tuan, Allah letak perkataan yang bersifat positif, bersifat mulia, yang lazimnya kita bawa dalam salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah letak khashi'un. Orang yang khusyuk tu, itu adalah orang yang paling berjaya, aflah. Tapi perkataan yang baik Allah letak pada tempat yang hina. Sebab tempat kat situ tu ialah khasyi'atun tu Allah letak pada orang-orang kafir. Sama macam ayat yang kita tengok dalam Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Pada orang-orang kafir tu, wajah-wajah mereka, wujuhu yawma idzin, wajah-wajah mereka pada hari ini khasyi'atun, tunduk dah. Sebab dia tahu takut, kecut perut dah. Sebab dia akan masuk dalam neraka Allah. Perkataan mulia, tinggi nilainya, baik, tapi Allah letak pada tempat negatif, tempat buruk. Bermaksud sekarang ni ialah itu adalah uslub, gaya bahasa Allah nak menunjukkan tentang persoalan ketinggian bahasa Quran. Tuan saudara, begitu juga kadang-kadang Allah letak perkataan yang nampak negatif, letak pada tempat mulia. Contoh kita biasa baca pada surah As-Sajdah, kita ada baca tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka merenggangkan, tatajafa junubuhum anil madaji', merenggangkan rusuk punggung dia orang dan sebagainya. Itu sebenarnya kita anil madaji', daripada tempat-tempat tidur, yad'una anil madaji' yad'una rabbahum. Mereka itu kenapa dah? Sebab malam tu dia orang qiyamul lail, berzikir, salat sunat, baca Quran dan sebagainya. Kemudian yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah khaufan wa tama'a, dalam keadaan takut dan keadaan tamak. Tamak ni biasanya apa? Negatif. Kita tak kata orang tamak ni orang baik. Biasa kita tak pernah cakap itu. Tapi Allah letak perkataan tamak kepada orang yang baik dalam suasana yang baik. Benda negatif, tapi Allah letak pula pada tempat yang mulia. Sebab sifat tamak lazimnya haluba. Kan? Dia nak. Itu semudah dia. Jadi dia pada waktu malam tadi tu, dia qiyamul lail tadi tu, benar-benar berdoa, sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, mengharapkan balasan rahmat, kasih sayang daripada Allah, ampunan daripada Allah. Allah boleh twist sebab Al-Quran adalah kalamullah. Uslub, balaghah, gaya bahasa, seni yang Allah letak pada ayat Quran. Dia terpulang hak Tuhan. Tapi setidak-tidaknya macam bila kita dah nampak ni, cantik, indah gaya bahasa Quran. Sebab tu tuan-tuan, saya tuntut pada diri saya sangat-sangat lah. Dan itu juga pada tuan-tuan secara umumnya. Bila baca Quran, dah baca Quran, kalau dapat lepas tu tengok pada terjemahan. Bila dah tengok terjemahan, dah dapat satu, kita boleh nampak faham satu. Yang keduanya, sekali-sekala cuba melihat kepada mufradat. Mufradat ni maksudnya apa? Kalimah-kalimah, perkataan-perkataan tertentu, tuan-tuan tengok kat dalam tu. Tuan-tuan akan nampak daripada sudut keindahan bahasa Quran. Dia masalahnya ialah apabila kita main baca je. Tu yang tak sedap. Main baca jalan aja.
Khatam? Aku khatam ikut umur aku. Jumlah khatam dia. Umur berapa? 57. Aku dah khatam 57 kali. Itu dia bunyi handal. Kan? Tapi kalau katakanlah contoh, hari tu kawan saya buat cakap, dia kata dia mutawif. Dia tu orang yang bawa orang pergi umrah sekali lah, haji dan sebagainya. Ini cerita masa dekat Mekah dia bawa untuk umrah. Dia bawa lah, adalah seorang sahabat ini. Jadi dia ni memang suka lah baca Quran. Bila sampai kat sana, memanglah semua orang baca Quran kat sana dengan seronok, baca dekat Madinah Haram sekali. Jadi kebetulan dia baca tu siap berlagu. Berlagu sungguh-sungguh, taran sungguh-sungguh dia baca. Jadi bila dia baca tu, baca. Orang Arab yang keliling ni dengar, seronok kan? Ada orang baca Quran bertaranum. Alhamdulillah. Duduk dekat rapat-rapat apa semua. Dia pun naik baca lagi seronok. Yang dia pelik tu apabila dah sudah dibaca, dia tengok puak-puak Arab ni, orang Arab ni nangis-nangis dia bawa dia baca. Dia yang baca tak nangis-nangis. Ambil kau. Dia pun tahu, no. Dia dia baca apa sekali. Jadi bila orang Arab pun dengar nangis apa sekali. Dia yang baca tak nangis-nangis. Jadi bila dah selesai apa semua sekali gitu baru dia pun rasa Allah sekali. Jadi puak-puak Arab tu dah bangun apa semua sekali, dah kata terima kasih lah apa sekali. Cakap mereka lupa. Dan sudah lepas tu yang sahabat dia pun tanya kat kawan saya, apa pasal yang orang Arab tu nangis? Aku tak nangis pun. Yelah, kau tak faham apa yang kau baca. Yang kau baca tu ayat azab, ayat neraka. Oh ya ke? Dia tak tahu. Allahu Akbar Tuhan. Tuan-tuan, pengajaran kat kita lah. Sekali-sekala bila dah baca Quran, dah baca ayat, tengoklah pada mana. Tengok pada terjemahan. Saya tak kata tafsir. Tafsir ni macam ni yang kita punya ni. Yang ni tak tahu lah. 2080 habis saya tak tahu lah kot agak ni. Ya kan? 2 minggu sekali habis saya tak datang lagi ke? Aku juga. Ya kan? 2080 kot. InsyaAllah mudah-mudahan. Tapi setidak-tidaknya tuan-tuan, bukan tafsir, tapi tengok pada terjemahan. Bila tengok pada terjemahan, sekali-sekala cuba mengagak. Dah dapat terjemahan tu, cuba tengok perkataan-perkataan yang Allah gunakan dalam Quran. Kita akan nampak keindahan, seni, gaya bahasa Allah. Cukup indah. Pelan-pelan. Sebab tu tuan-tuan, dalam banyak kali saya cuba bawa untuk satu-satu kata biar tuan-tuan nampak. Sebab memang dalam terjemahan ni memang kita tak ada mufradat. Tapi setidak-tidaknya tuan-tuan boleh bila baca, bila tengok tu nampaklah ada perkataan tertentu. Kadang-kadang tuan-tuan boleh cuba kait dengan surah-surah yang lain. Kita akan seronok tuan-tuan. Jadi menjadi satu pengajaran lah. Kalau dapat bila kita baca tadi tu, tengok pada terjemahan. Nanti akan ada, bila masuk Ramadan akan ada tadarus kan? Ada tadarus. Jadi bila ada tadarus nanti tuan-tuan, dan ada group by group, setiap satu kumpulan tadi tu saya cadangkan biar ada satu tekong kat dalam tu, ketua kat dalam. Lepas je habis baca, paling-paling tidak tengoklah, petiklah sedikit daripada ayat mana ke ayat mana. Tengoklah ada beberapa isi ataupun intipati yang ada dalam tu, bacalah sekejap. Baca sekejap, paling-paling tidak tuan-tuan akan nampaklah intipati tu daripada terus baca kosong macam tu. Bukan baca kosong tak ada pahala. Ada pahala mudah-mudahan insya-Allah di atas izin Allah SWT. Ya. Tetapi begitulah juga ambil makna untuk kita dapat intipati. Tak adalah yang kita kata semata-mata baca macam tu saja. Paling-paling tidak sebagai satu pengajaran lah untuk diri kita. Baik tuan-tuan. Jadi maksudnya sekarang ni ialah di akhirat kelak kita dibangkitkan oleh Allah SWT selepas daripada tiupan sangkakala yang kedua yang disifatkan oleh Nabi SAW sebagai ar-radifah. Baik, kemudian kita akan berjalan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam yang disifatkan oleh Nabi dalam hadis yang lain 12 keadaan nanti. Bergantunglah kepada amal kita yang sedia ada. Mudah-mudahan kita selamat berjalan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada disifatkan bahawa manusia tadi itu akan berjalan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan berkaki ayam, hufatan uratan ghurla, kata Nabi. Dalam hadis banyak hadis saya menunjukkan situ. Tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla ila akhir hadis. Kita akan dihalau, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan hufah tak ada kaki,
kaki. Tak ada kasut, kaki ayam lah, tu senang cerita. Uratan, dalam keadaan bertelanjang, tidak berpakaian. 2. Kemudian yang ketiganya urla. Urla ni maksudnya lah, kalau katakan bagi lelaki senang faham, yakni dalam keadaannya tidak bersunat. Seperti mana lahir tu tadi tu, macam tu lah kita akan dibangkitkan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berjalan kepada mahsyar. Semua, baik namanya yang perempuan, baik namanya yang lelaki, macam itulah keadaannya. Tetapi begitulah juga tuan-tuan, dalam 12 keadaan yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebagai salah apa ni? Ada jin lalu. Kita benda tu aja. Okey, baik. Begitulah juga tuan-tuan. Ada. Ni siapa nak baca ni ayat kursi ni? Halau kan? Ada. Good. Okey, baik, terima kasih. Baik, begitulah juga tuan-tuan, berdasarkan pada 12 keadaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bayangkan tadi itu, ada sebahagiannya juga yang berpakaian. Ada. Tapi itu maksudnya yang kita katakan yang sifatnya tadi itu dalam keadaan imannya tinggi, amalannya bagus dan sebagainya. Tidak semua. Dalam arti kata lain, pada ketika itu, walaupun kita nampak, kita dah tahu dah pada hakikatnya orang ni bahagian dia lalu dah. Dah ada gambaran dah tuan-tuan. Sebab hakikatnya tuan-tuan, akhirat adalah tempat yang akhir, destinasi akhir. Tetapi begitulah juga tuan-tuan, ketika di alam barzakh, kita sifatkannya sebagai satu tempat transit, pra-azab dan pra-nikmat. Jadi dalam arti kata lain, orang tu sebenarnya dah boleh mengagak, paling tidak. Tetapi confirmation tu setelah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Tapi begitulah kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya mudah-mudahanlah kita dapat kata berjalan kepada mahsyar dalam keadaan yang baik, tidak dalam keadaan maksiat, dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, ingatan pada diri saya terutamanya dan juga pada semua sekali, kita cubalah apa yang terbaik daripada sekarang ini, lagi-lagi nak menghampiri kepada Ramadan. Jadi apa saja yang dirasakan perlu untuk buat latihan daripada sekarang. Mungkin daripada sudut sedekahnya, start daripada sekarang. Jangan tunggu Ramadan nanti. Start daripada sekarang. Sedekahnya pelan-pelan sikit-sikit. Kalau macam dah mula cari-cari nama balik kawan-kawan yang lama-lama untuk disambungkan balik silaturahim, cari balik benda-benda ni, cari balik. Kita ingat-ingat balik mana-mana saudara mara kita yang kita selama ni bergaduh, paling parang ke dan sebagainya. Cari balik benda-benda tu. Kalau dapat diusahakan daripada sekarang, bukannya akan datang sampai daripada Ramadan. Tahu? Ingat tu. Power je ni. Baik, mudah-mudahan tuan-tuan. Tu datang balik. Baik, mudah-mudahan semua dalam keadaan baik. InsyaAllah ada manfaat untuk kita fikir-fikirkan, membawa kepada kelas yang akan datang dan juga kita bawa dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Saya rasa itu aja kot untuk malam ni. Minta maaf sebab yang hari itu tak datang, hari ini lambat sikit. Baik, mudah-mudahan semua ada kebaikan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran dan berikanlah kami kekuatan untuk menurutinya ya Allah, dan Kau perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhkannya ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.